Nah, tempat kasih senjata bantuan di sebelah sana dan di sana. Baik, Tuan. Pelindung semua! Cepat, cepat. Hey, Malayo, keep your head down. Sebaik saja saya menonton Bukit Kepung, dan saya lihat hasil restorasi yang dilakukan oleh KRU pada filem Bukit Kepung, waktu mencetus keinginan saya meluap untuk nak buat restorasi Lieutenant Nan. Tetapi cara terbaik untuk nak buat restorasi ialah mendapatkan induk dia sendiri, iaitu negatif dia sendiri. Yang mana secara kebetulan untuk filem Lieutenant Adnan memang daripada awal syarikat saya Ace Motion Pictures yang menguruskan daripada segi pihak pengurusan teknikal, kreatifnya, kecuali dana tu datang daripada Kementerian Pertahanan. Jadi saya dapat keep track lah kan, even negatif dia saya tahu di mana. Maka itu selepas saja orang kata ada kelebihan untuk nak buat restorasi itu, maka selepas orang kata 17 tahun dah filem tu diterbitkan pada tahun 2000 Lieutenant Adnan, dan terdetik untuk saya nak buat restorasi pada tahun 2017. Cuma cabarannya apabila saya menelefon Lab India selepas 17 tahun untuk memohon mereka mencari semula negatif, saya telah mendapat satu berita yang kurang menyenangkan, yang mereka mengatakan mereka tak jumpa. Jadi saya hubungi rakan saya di Kementerian Pertahanan, Lieutenant Colonel Nasran, dan itu yang ketika itu sama-sama kerjasama untuk menguruskan filem di awal pemikiran tu. Saya tanya dia untuk track balik hari bulan secara tepat di mana kita buat proses di Prasat Lab di Chennai. Apabila saya dapat tarikh tepat, saya pun hubungi balik India. Saya kata okey, cari filem daripada Malaysia yang disimpan pada tarikh sekian kan. Selepas beberapa lama saya dapat hubungi balik, mereka kata mereka mengesan satu negatif itu di dalam reel tu. Cuma masalahnya tajuk dia lain, syarikat dia lain, tajuk dia lain. Saya merayu pada mereka, boleh tak tolong check dengan di table steam back machine tu, filem apa tu, kalau ditarik tu di tarikh yang sama apa, cuma tajuk lain. Saya masih tak putus asa, saya suruh diorang check di skrin yang di playback pada standback machine, dia tunjuk gambar filem Lieutenant Adnan. Leganya hati saya. Dia kata, ya, sebenarnya itulah filem yang saya sedang cari. Tanpa membuang masa, saya mengarahkan pihak India untuk transferkan filem itu dalam format 4K kan. Saya nak selamatkan dulu filem itu daripada itu. Jadi cuma masalahnya pihak media kata filem itu menghadapi masalah dust, ada scratch apa. Saya kata tak apa, itu dengan teknologi yang saya tahulah kat situ kan, untuk debu, scratch kan, cala-cala tu boleh dihilangkan kat situ. Tapi selamatkan dulu dalam format 4K. Jadi apabila saya kabarkan kepada Astro yang saya ada filem Lieutenant Adnan yang itu, mereka pun bergembira lah dia nak tayangkan. Cuma masalahnya ialah dana keuangan untuk kita nak mencuci balik filem tu makan harga yang sangat mahal. Kita nak lakukan penjuntingan, tambah CGI yang contemporary-nya kan. Itu adalah peruntukannya, tetapi untuk nak kerjakan dalam format 4K kau agak mahal.
So saya orang kata berkompromi lah dengan benda ni. Maksudnya okey, induk 4K tu kita sudah ada, saya berpuas hati. Tetapi untuk yang versi restorasi tu kita kerjakan dalam format 2K. So apa yang kita lakukan ialah mengerjakan sebuah filem tu membaik pulih restorasi dalam format 2K yang kita tengok yang sekarang ditayangkan di Netflix, di siar, dan insya-Allah akan datang di stesen TV yang popular kat sini. Dia tayangkan semula filem Datuk Adnan. Itu semua dalam format 2K lah. Tapi mungkin di masa akan datang, apabila ada kelebihan apa semua, saya akan kerjakan dalam 4K, yang mana kita boleh tengok skrin besar dalam format IMAX, insya-Allah lah di masa akan datang. Kenapa saya berminat sangat untuk melakukan untuk lakukan restori Lieutenant Adnan ni? Bagi saya sendiri sebagai pengarah dan penerbit filem Lieutenant Adnan itu, saya rasa saya tak boleh nak bikin filem itu macam tu lagi, dalam format yang macam itu lagi, dengan epicnya, dengan skala yang macam itu, kan. Dalam bajet sekarang untuk nak menghasilkan filem macam Lieutenant Adnan, dia tak kurang daripada 20 juta. Saya tak akan boleh dapat duit sebanyak itu lagi. Okey. Ketika saya menggarap filem Lieutenant Adnan di zaman itu, perbelanjaan runcit, kan, untuk kita cuma belanja dalam 2-3 juta saja. Yang lain kita mendapat sokongan daripada pihak-pihak tentera. Dari segi ekstra dia, dari segi logistik dia, akomodasi dia, apa semua, kan. Kerana pihak Kementerian Pertahanan ketika menerbitkan filem itu, mereka ada kata agenda mereka sendiri. Mereka ada sebab, kan, ada program mereka untuk kata beri moral booster kepada angkatan tentera ketika itu. Jadi bajet untuk program itulah. Tapi untuk pihak individu, penerbit persendirian untuk menerbitkan itu, kalau tak ada 20 juta nak buat macam Lieutenant Adnan tu, janganlah berangan. Jadi apabila saya membuat proposal untuk nak buat restorasi, hampir tiada orang hendak membantu saya, kan. Tapi tak apa, atas dasar orang kata nawai itu, saya kata ini satu filem yang susah saya nak lakukan, yang saya takkan buat lagi. Saya terpaksalah orang kata dapat duit daripada adik saya, daripada rakan funder saya yang malangnya dia tidak sempat nak melihat versi restorasi apa belum meninggal akibat COVID-19. Inisiatif mereka lah dan inisiatif kami semua, dan saya approach Isazadi Isa yang merupakan rakan saya yang cukup berpengetahuan tinggi tentang proses restorasi. Jadi atas kepercayaan itu, saya serah semuanya pada Isazadi dan dia punya tim untuk melakukan restorasi. Jadi alhamdulillah, dengan kegigihan kami ini, alhamdulillah kami berjaya menyelamatkan filem itu, dan seterusnya dapat ditayangkan oleh masyarakat. And love was not in his plan. She reached out and pecked him, the force nearly wrecked him. Oh fuck, he's glad he's a man, as am I, as we are the same person, as we both suffer from the simplistic complexities of love. Love, to me, is like a power outage, a blackout. Like the Naka National worker spilling his tail all over the generator. The lights go off and the people run, look for other solutions. The feelers stand fast and try to clear up the lack of light pollution. They light up the candle and set it down slow. The match's chemicals sting the air we know. With this intrepid candle, Hit me, baby, one more time. until it's blown out by a cold gust of yes. Lips to Lips dibikin pada tahun 2000 dan bukan untuk tayangan di Pawagam, sebab kalau masih ingat tahun 2000, kalau tayang di Pawagam harus tayang dalam bentuk celluloid, dalam bentuk reel. Padahal Lips to Lips dihasilkan dengan digital video. Jadi kami tidak ada final output dalam bentuk celluloid. Kalau nak buat kini transfer terlalu mahal, iaitu macam 150,000. Jadi kami tak mampu. Jadi ia berlega di festival-festival di beberapa negara.
dalam format video itu sendiri, iaitu masa tu format dia Betacam atau Digibeta. Itulah kisah Lips to Lips. Dia tak pernah masuk pawagam. Kalau kat Malaysia pun ditayang di macam dewan-dewan teater macam tu lah. Dia tak masuk rangkaian pawagam yang sepatutnya. Ya. Mengikut pemahaman saya, Asian Film Archive dia akan kumpul filem-filem dari Asia Tenggara, dan mereka lebih cenderung untuk mengambil filem yang pergi ke festival, contohnya ke festival filem Indonesia pula, festival filem Singapura sendiri. Dan Lips to Lips ditayang di sana pada tahun 2001, dan ialah serasanya mungkinlah semua filem Malaysia yang tayang di festival filem Singapura disimpan di Asian Film Archive. Dan mereka juga agak amat gigih mengumpul filem-filem yang lama oleh pengarah tertentu, contohnya Mike De Leon di Philippines atau Gary Nugroho di Indonesia. So setiap kali mereka keluarkan filem baru, Asian Film Archive akan simpan, dan mereka gigih mencari filem-filem yang agak rare, yang mungkin orang anggap dah hilang atau macam rosak gitu. So mereka cuba pulihkanlah kalau ada dana untuk itu. Ya. Sebab sekarang semuanya digital, so tak perlu simpan reel dan kena rewind dan fast forward setiap beberapa bulan untuk mengekalkan kesihatan dia. Kami simpan dalam bentuk hard disk DCP, dan simpan juga raw footage dalam hard disk yang lain. Dan setakat ni ya okey, tapi kami tak tahulah kalau mungkin sistem ni 10 tahun dari sekarang akan dilihat macam obsolete dan perlu diganti dengan teknologi lain lah. Tapi buat masa sekarang kami pastikan yang versi yang broadcast quality itu simpan master file dan ada duplicate lah. Restorasi adalah proses yang sangat mahal sebenarnya. Jadi untuk memilih filem yang patut direstorasi itu pun satu keputusan yang sangat berkait dengan sejarah perfilman negara itu. Filem apa yang dianggap penting, filem apa yang kurang penting. Contohnya di Indonesia mereka restore filem Lewat Jam Malam kan oleh Osman Ismail, dan itu memerlukan dana dari luar, termasuk dana dari Amerika dan Singapura juga. Rasanya banyak negara membangun tidak menganggap restorasi filem ni satu perkara yang penting, sebab filem tu dianggap suatu produk komersial untuk diperdagangkan, dan lepas diperdagangkan bukan tanggungjawab siapa-siapa lah untuk mengekalkannya. Negara yang sangat aktif dengan arkib dan restorasi adalah Jepun. Setahu saya ada satu festival filem di sana, Fukuoka. Mereka khusus kepada filem Asia, dan setiap filem yang ditayang di sana mereka akan simpan satu print. Rasanya ramai producer, mentaliti kami adalah benda tu produk untuk dijual, dan selepas tempoh jualan tu ia bukan lagi menjadi keutamaan. Kita fokus kepada yang baru, sebab kita sentiasa kena keluarkan benda baru, tak boleh berharapkan filem yang keluar 20 tahun dulu kan, macam tu. Dan disebabkan inilah rasanya banyak filem Malaysia dah hilang. Ataupun kalau ada pun versi yang pernah tayang kat TV 20 tahun dulu, iaitu bukanlah versi dengan resolusi yang paling tinggi. Satu filem yang saya anggap penting adalah Hang Tuah. Hang Tuah tu bayangkan masa mula-mula ditayang, mesti penonton masa tu agak kagum dengan warna yang dipersembahkan, sebab dia Eastman Color kalau tak silap, dan CinemaScope kalau tak silap. Dan tapi sekarang kita hanya tonton versi yang ada kat TV, dan warna tu memang nampak pudar, nampak taklah secanggih dulu. Padahal benda ni boleh baik pulih lah, tapi perlukan wang yang amat banyak, dan nak tak nak ni perlukan dana, sebab ia bukan sesuatu yang ada tuntutan komersial. Sebab memang kita tak boleh
mengeksploit filem lama tu untuk mengaut keuntungan setara dengan belanja yang digunakan untuk restorasi itu. Jadi ia lebih kepada hal hazanah, bukan hal komersial. Rasanya kebanyakan kami, sebab saya tak nak salahkan orang lain, saya masukkan diri saya sendiri, kami anggap bila benda tu dah dijual kepada broadcaster, yang broadcaster tu mungkin diambil untuk beberapa tahun, kita anggap itu dah mencapai tujuan dia lah. Dan kalau jual lepas tu pun, dia akan jual sebagai macam library sale, yang mana jumlah duit yang dibayar tu tak banyak. Jadi kami anggap yang itu tidak sepenting lah filem-filem yang baru, yang kalau dia keluar pawagam, itulah peluang untuk mendapat balik modal. So ini satu sistem yang tak begitu sihat, tapi disebabkan desakan hidup itu sendiri dan desakan komersial itu sendiri. So adakah kita nak fokus kepada nak membaik pulih filem yang lama, atau nak buat benda yang baru, supaya benda tu boleh di exploit lah dari segi komersial. Jadi kesedaran tu malangnya rasanya tak begitu tinggi. Banyak filem dari tahun 90-an pun, melainkan filem yang dibuat oleh syarikat yang besar. Kalau filem tu dibuat oleh syarikat yang kecil, rasanya banyak filem 90-an kita dah tak boleh jumpa versi yang paling tinggi dari segi resolusi. Kita mungkin hanya ada versi TV. Dan kalau paling malang, filem tu hanya wujud dalam versi VCD. Dan VCD adalah format yang memang kita tak boleh tayang pun, sebab dia resolusi dia sangat tinggi, sangat rendah kan. Dan mungkin syarikat tu sendiri pun dah tak wujud kalau syarikat tu kecil lah. Tapi untuk syarikat besar, mereka tak ada masalah sebab mereka pun ada TV station masing-masing. Jadi mereka simpanlah ni, sebab ini satu yang boleh diputar banyak kali kan. Rasanya kempen tu satu yang agak baik, tapi lebih baik kita fokus mungkin kepada satu filem secara simbolik. Like kalau kita boleh selamatkan filem ini, ia menunjukkan betapa pentingnya filem dari segi bukan setakat filem ni. Contohnya filem seperti Raja Bersiung, atau Hang Tuah, atau filem yang dianggap signifikan pada zaman mereka sendiri. Banyak je kan yang mungkin kita pernah dengar nama, tapi jarang dipertonton sekarang, macam Ranjau Sepanjang Jalan. Kalau kita fokus pada satu filem tu, lebih menarik, sebab orang akan tumpu kepada kita nak tengok filem ni versi dulu, yang sebelum restore dengan selepas restore kan. Kita buat yang garis tu kan, yang mereka buat untuk lewat jam malam. So kita fokus pada satu filem dulu, dan kemudian mungkin akan ada kesedaran yang lebih lah. Sebab kalau tak, dia terlalu general, like selamatkan filem mana, selamatkan macam mana kan. So kalau ada projek restore satu filem pun, itu adalah satu tanda yang baik. Hanya makmal filem ni dari zaman filem negara dulu sebenarnya. Mula-mula di zaman filem negara, fungsi kita bukan kepada pengakipan bahan audiovisual sebenarnya. Kita ni lebih kepada memproses filem, lepas syuting apa semua kita proses, lepas tu sambung, cetak, itu fungsi makmal. And then dalam tahun dah hujung-hujung 90-an kalau tak silap saya lah, penggunaan filem tu dah makin berkurangan, makin lama makin berkurangan, dan teknologi kita bertukar kan, balik kepada video tape apa semua tu. And then pada 2013 Finas dengan filem negara bergabung, makmal filem tu dia tak tutup, tapi fungsi kedudukan hakiki dia telah dah hilang lah kan. So kita beralih kepada pengakipan filem, menjaga filem-filem yang diterbitkan oleh MFU ketika itu, Malayan Film Unit dan filem negara. Okey, kita keluarkan balik filem-filem yang ada, kita simpan dekat vault, dan kita pantau, kita tengok macam mana keadaan filem tu, untuk kita pelihara dia, kita jaga dia. And then apa tindakan yang berikutnya yang kita akan lakukan kepada filem-filem ni lah. Sebab
Ada sebahagian filem kita ni memang dah rosak kan. Kalau kita ikutkan apa yang direbitkan oleh Malay Film Unit dulu dan ataupun filem negara lepas tu, dia lebih kepada sejarah kan, sejarah negara. Dan bahan tu dah rosak. Kalau kita tengok dulu dekat buku benda-benda ni, macam kita tak ada apa orang cakap, tak ada feel kan. Bila benda ni ditayang, oh macam ni dia punya lain lah kita ketika kita belajar dengan kita tengok yang real dekat program ni. So sebahagian ni dah rosak. So kita ambil inisiatif bila proses filem ni tak ada lagi, kita ambil inisiatif untuk kita semak balik semua benda-benda ni, mana yang kita perlu pelihara, kita repair, mana yang koyak repair, mana yang perlu kita transferkan dia untuk kita selamatkan dia di peringkat awal. Asal dari filem negara tu dia banyakkan ni filem. Format 35 dengan 16mm, sama ada dia color ataupun black and white lah. Okay. Dan itu yang kita pelihara lah sampai sekarang. Benda-benda ni memang kita simpan lah di dalam vault tu. Cumanya bila kita buat pemeliharaan ni, kita akan pelbagai aspek kita tengok. Okay. Sebelum macam mana, selepas macam mana. Okay. Kita keluarkan bahan, kita tengok, kita semak, and then kalau kita macam saya cakap tadi, mula-mulanya kita boleh tak kita pelihara, boleh tak kita scan sebenarnya ni untuk keseimbangan benda ni lah. Kita tengok kondisi filem tu sendiri. Kalau filem tu 60% rosak contohnya kan, kita tak boleh lah macam filem tu masih normal. So kita kena berhati-hati sebab satu faktor filem yang telah 60 ke 70% rosak tu, dia dah mula rapuh. Okay. Dan dia punya image tu dah mula retak. So kita kena berhati-hati. So, mungkin dalam ambil saya cakap dalam 1000 kaki. Mungkin itu dalam seminggu kita akan menyelesaikan tugas tu. Menyelesaikan untuk kita nak settlekan satu filem yang telah rosak tu lah. Compare dengan filem yang elok ni. Yang elok ni tak ada masalah sangat. Okay. Cuma kita pantau takut dia ada kadang-kadang walaupun elok tapi kadang-kadang sprocket dia boleh koyak. Itu yang kita kena pantau. Takut bila kita nak cetak, bila koyak ni selalunya kita punya mesin dia punya tension ni kuat. Bila dia koyak sikit, dia sentap, dia putus. Kita risau yang takut dia tu lah. So far bagi filem yang 60% ke 70% rosak tu memang dalam seminggu, mungkin makan sebulan. Sebab kita umpama frame by frame kita kena tarik dia. Kalau bahan tu dah 80% teruk, memang kita tak boleh nak selamatkan. Sebab seperti yang kita sedia maklum, filem ni kita proses pakai chemical. Bila benda filem ni kita tak simpan dengan ikut SOP yang betul kan, maknanya suhu dia berapa macam tu, dia akan mengalami masalah vinegar syndrome, sindrom cuka. Dia akan keluar bau busuk dan filem tu macam ada cair lah, akan keluar efek. Itu memang kita tak dapat nak selamatkan lah, apapun kita lupus. Tapi ada juga filem ni dia melekat. Bila dia melekat, kita akan rendam dia dulu dengan chemical. Okay. Dan kita akan tarik dia perlahan-lahan setakat mana yang kita mampu lah. Itu memang memakan masa sebab kita tak boleh tarik dia sekali arung macam. Kita kena tarik dia frame by frame. Kita takut image dia rosak. Okay. Dan itu memang memakan masa. So kebanyakan bahan kita yang mana 90% rosak tu memang kita buang itu je. Satu filem ni bila kita dah repair, kita akan tengok sebab kita tak nak benda yang kita ni buat redundant kan, banyak sangat dalam kita punya sistem. So kita tengok filem ni dah dialih ke belum. Okay. Alih tu macam mana? Setakat ditransfer je ke? Belum ke SD ke, 4K ke ataupun 8K lah kan? Ataupun filem ni belum dibuat color grading. So kalau belum, kita akan buat keseluruhan benda tu. Kita buat pemeliharaan, lepas tu kita buat alihan ke 2K ke 4K ke ataupun SD biasa ke, and then kita buat color grading sekali untuk mana kita dapat lengkap benda tu dalam bentuk yang cantik. Itu yang kita macam tu, kalau pernah tengok yang apa yang kita tayang dekat retro tu. Walau bagaimanapun, bukan semua restorasi ni boleh menyelesaikan benda tu. Kadang-kadang bila filem ni dah macam saya cakap 60 ke 70%,
dia dah mula mengucup. So bila kita tayang secara tak langsung dia image dia macam bergoyang sikit kan. Kalau tak teruk, okey lah. Sebab kita ada mesin satu untuk kita stabilize ke dia, kita ada diamond untuk kita stabilize. Tapi kalau filem tu memang dah 70% dia serang, memang bila kita dah, walaupun kita dah scan benda ni, kita jangan buang yang asal. Mungkin satu hari, mungkin ada teknologi yang boleh stabilkan dia punya gambar tu, kita tak tahu. Itu je. Sebab polisi kita kat sini, lepas kita scan, kita simpan dia balik. Esok lusa, kita keluar balik, kita tengok kondisi filem tu balik. Dia cantik ke tak cantik, jangan buang. Itu je. Kita ada kemudahan untuk kita simpan. Sebab sia-sia kita dah selamatkan tarik 1 frame, 2 frame, susah kita dia buatnya kan. So, kalau kita dah scan, kita buang je lah sebab benda ni dah scan. Nak ambil lah daripada asal, daripada yang kita dah tu. So, jangan. Kita simpan je. Sebab, kalau tak silap saya, sebab teknologi sekarang ni, kita tak boleh ambil daripada, kalau kita nak buat semula, kita tak boleh ambil daripada SD yang kita dah transfer. Dia kena daripada yang asal dia tu, filem tu. Kena transfer balik daripada asal. Itu sebab benda ni kena simpan. Kita memang mengalu-alukan lah sekiranya ada pihak orang industri yang memerlukan khidmat kita. Mungkin pihak Finas mungkin ada cas lah macam tu, tapi mungkin berpatutan lah. Taklah macam keluar negara ke apa kan, sebab kita memang ada fasiliti untuk filem lah macam ni, mungkin kita boleh semak. Itu pun kalau filem tu tak berniaga sindrom yang teruk lah. Sebab kalau kita nak cek pun kita kena tengok, pergi ke tempat dia dulu, tengok macam mana filem tu. Kalau dah dia hantar, kita terima filem tu memang dah cair, dah memang rosak, memang terus terang minta maaf, memang tak ada. Kalau kita tarik pun, kalau dah teruk, yang berniaga sindrom teruk ni, image tu memang dah hilang dah pudar kan, dah basah terus sangat. Memang kita mengalu-alukan lah sekiranya ada. Untuk makluman, kita memang ada mesin imbasan 2K lah sekarang ni. Dan yang terbaru yang untuk kita buat imbasan, mana kita ke arah untuk membeli satu lagi mesin berdefinisi tinggi lah, 4K. So itu perancangan kita. So far apa yang kita telah buat, telah didigitalkan. Memang kita ada satu sistem kan, tapi sistem ni dia dikawal oleh pihak MediaTek lah, library lah, pusat sumber. Di situ memang boleh pihak luar boleh tengok, tapi kena dapatkan dia punya permission daripada dia orang lah, kebenaran mana nak login tu, macam mana, apa semua itu di pihak MediaTek lah sebenarnya. Mana yang kita dah alih, memang kita masukkan dalam sistem untuk orang luar boleh preview. Saya melihat isu filem Malaysia ini ataupun filem tempatan ini dari konteks bagaimanakah filem ini dapat diselamatkan untuk jangka masa yang panjang sehingga menjangkau 100 tahun. Adakah filem kita boleh diselamatkan? Jika filem itu masih mempunyai reel, adakah ia dalam keadaan baik? Ataupun jika filem itu dalam bentuk digital, apakah ia masih boleh dipertontonkan pada masa yang akan datang? Saya sebagai pengamal media yang berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang industri hiburan dan juga perfilman, melihat bahawa satu usaha perlu dilakukan untuk menyelamatkan filem-filem tempatan ini daripada musnah. Sebenarnya usaha saya ini secara bersendirian bermula pada tahun 2020. Pada masa itu saya menyambung pengajian ijazah kedoktoran saya di Fakulti Filem Teater dan Animasi Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Saya mahu mengkaji bagaimanakah arkib filem secara digital dilakukan di 3 negara, iaitu Singapura, Indonesia dan juga Thailand. Saya melihat bahawa kajian secara spesifik terhadap arkib filem secara digital perlu dilakukan. Sehingga pada Disember 2020, saya bertuah kerana dipilih antara 20 peserta untuk menyertai satu kursus dikenali sebagai e-bengkel pendigitalan komuniti industri kreatif Malaysia yang dianjurkan oleh Finas bersama Mainik Berhad. Pada masa itu, Finas dan Mainik Berhad berusaha untuk membantu peserta-peserta membuat website, dan saya memilih untuk membuat website filem Malaysia.
yang boleh diakses di www.filmmalaysia.my. Portal ini masih dalam proses untuk mengumpul bahan-bahan bagi berkongsi maklumat kepada khalayak betapa pentingnya usaha kita untuk menyelamatkan filem tempatan. Dan saya melihat bahawa isu ini bukan suatu benda yang remeh, suatu bersifat peribadi, di mana ia perlu dijalankan daripada sekarang. Saya amat berharap bahawa isu ini dapat dijadikan sebagai kempen, seperti mana kita membuat kempen selamatkan filem Malaysia, dapat dijalankan oleh FINA sendiri dengan kerjasama pembikin-pembikin filem dan juga NGO, agar kita dapat melakukan sesuatu untuk menyelamatkan filem-filem kita daripada musnah. Usaha ini perlu dilakukan daripada sekarang, dan saya berharap bahawa filem Akib ini, ataupun kita panggilkan sebagai filem Malaysia, dapat dijadikan satu khazanah yang sangat bernilai kepada negara, terutamanya kepada industri kreatif. Jika kita keluar negara, kita sudah tahu bahawa Akib merupakan satu khazanah yang sangat bernilai, dan saya mahu filem kita juga menjadi sesuatu yang bernilai untuk dikenang dan untuk kita jadikan kebanggaan kepada semua. Selamatkan filem Malaysia.